Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Hari ini kita nak bercerita tentang bekalan bahan api kenderaan kerajaan. Yang terdapat di Portal Perkeliling Perbendaraan WP 4.1, lampiran A 3 dan 4. Bekalan bahan api kenderaan. Okey, merujuk Portal Perkeliling Perbendaraan WP 4.1, lampiran A3 dan A4. Okey. Okey. Kenderaan kerajaan hendaklah menggunakan bekalan bahan api yang lebih menjimatkan kerajaan dan bersesuaian dengan kenderaan tersebut, serta dilaksanakan seperti berikutlah. Kita dalam pre-learning yang mengansurkanlah ikut kesesuaian model kenderaan yang dibekalkan. Jadi kalau dah biasa guna RON 95, gunalah RON 95. Janganlah guna RON 97 dan sebagainya sebab harganya lebih tinggi. Kecuali bagi kenderaan-kenderaan yang spek dia guna RON 97 ke atas. Kalau guna 95 dia mati, tak ada power ke atau problem dan masalah dia. Okey. Itu kena ingat buat kenderaan dan juga pemandu-pemandu kerajaan. Okey. Okey. Kenderaan jabatan. Okey. Kementerian Jabatan boleh membekalkan bahan api bagi kegunaan kenderaan jabatan dengan menggunakan kad inden. Apa itu kad inden? Kad minyak lah. Macam orang government ni semua tahulah. Orang-orang awam, orang luar tak tahulah. Okey. Cara perolehan, penggunaan dan kawalan kad inden adalah seperti lampiran A lah. Nanti kita rujuk ke lampiran A. Baik. Bagi bekalan bahan api yang diperoleh secara pukal, apa maksud pukal ni? Pukal ni maksudnya beli bak banyak lah, 2-3 lori besar ke kan, oleh jabatan. Ketua jabatan adalah mewujudkan peraturan dalaman bagi mengawal pengeluaran bahan api ini. So kalau bagi jabatan yang besar-besar macam kem tentera, kalau dulu polis pun ada, JKR Workshop pun ada, tangki petropam kan. Jadi kalau dia beli banyak tu, keluar masuk minyak tu hendaklah dikira lah, mengikut peraturan dalam masing-masing lah kad apa yang diperlukan supaya tidak berlaku ketirisan. Ingat tu, baik. Bagi kereta rasmi jawatan. Okey. Bagi kereta rasmi jawatan ni, bekalan bahan api ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Tapi jangan silap, ini yang turus 3 ke atas saja. Turus 3, turus 2, turus 1 dan juga menteri-menteri yang dipertua, timbalan yang dipertua, Dewan Negeri ke, Dewan Rakyat ke, Hakim ke. Yang ni semua free. Rasmi ke tak rasmi ditanggung minyaknya. Tapi kena ingatlah, ni duit rakyat. Baik. Bagi pawai perkhidmatan awam grade utama atau khas A, B dan C atau yang setara, yang ini kita kenakan dia formula. Tak boleh tanggung semualah. Formula pengiraan bekalan bahan api seperti berikut. Okey, apa formula yang kita kenangkan tu? Iaitu jumlah bekalan sebulan A kali B kali C bagi D. Apa benda dah lah ni. Okey, A tu ialah jarak perjalanan dari rumah ke pejabat. Satu hala. A tu maksud dia. Okey, yang B tu 4 kali perjalanan pergi balik termasuk perjalanan untuk balik makan tengah hari. Apa pula cerita bab makan tengah hari ni? Okey, maksud dia ialah kalau pergi kerja balik kerja maksudnya dah 2 perjalanan lah. Satu pergi satu balik kan. Bila dikira dengan makan tengah hari ni bermaksud tengah hari tu dia orang boleh balik makan dan pergi ke ofis semula. So kat situ dah ada 4 pergerakan. Jadilah kalingan 4. Okey, yang C ialah hari dalam sebulan. Maksudnya dalam sebulan tu kita kira 23 hari sahaja. Tak termasuklah yang cuti ke apa ke, semua tak masuk. Bukan tak masuk cuti publik tu. Ini maksudnya Sabtu Ahad lah. Okey, sebab dalam sebulan tu ada 28, 29, 30, 31. So kita ambil yang terbaik ialah 23 hari sebulan. Okey, apa pula yang D ni? D ni adalah kadar yang kita bagi. Sebab apa? Kadar ni telah kita buat sebelum kita murnikan perkeliling ni pada tahun 2014. Kadar ni ialah 9 km untuk 1 liter minyak. Sebab pada ketika itu kita gunakan proton perdana. Kita ikut panduan proton perdana lah, kesesuaian minyak yang digunakan ketika itu. Kalau sekarang ni dah canggih lah. Bekalan minimum peruntukan bahan api ialah 100 liter sebulan. Okey, dalam perkeliling itu kita dah hadkan. Okey, contoh pengiraannya adalah seperti di lampiran A3.
Saya letakkan di bawah lah ni sebagai contoh supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah faham. Okay, jarak perjalanan rumah ke pejabat ialah 8 km. Kita ambil satu contoh ni. Pengiraan bekalan bahan api dia ialah 8 tu kilometer lah jarak. Saya letak kurungan tu. Kali dengan 4. 4 tu ialah perjalanan ulang alik termasuk makan tengah hari. Kali lagi dengan 23 hari dalam sebulan. Okay, bagi dengan kadar dia 9 km untuk 1 liter minyak. Dapatlah jawapannya 81.78 liter sebulan. Kalau tengok daripada jawapannya, ini tak sampai pun minima. Okey, jadi dia akan dapat baras minima lah. Dah dapat 100 liter sebulan walaupun tak cukup dalam kiraan dia. Kalau lihat dekat star tu, dia boleh rujuk dekat pekeliling lah di penggan 9.1.2.2 kurungan 2 tu dalam pekeliling. So kalau kiraan dapat macam ni pun dia dapat 100 liter. Kalau dikira dapat 30 liter sebulan pun dia akan dapat 100 liter juga. So di kelebihan lah bagi yang dekat. Bekalan maksimum peruntukan bahan api ialah 600 liter sebulan. Ini yang jalan jauh lah. Kita hadkan maksimum dia 600 liter je sebulan. Tak boleh lebih. Seperti di lampiran A3. Okey, sebagai contoh, jarak perjalanan rumah ke pejabat 120 km. Ni jauh ni. Sejam ke 2 jam ni tak tahu, Allahualam. Kita bagi sebagai contoh lah. Sebenarnya kita dah buat dah kajian ni semua. Dulu kita buat daripada Melaka sampai KL, KL sampai Tanjung Malim. Itu je yang kita boleh cover. Lebih dari situ, minta maaf. Baik. Okay. Jumlah jarak perjalanan pergi balik rumah atau pejabat termasuklah makan tengah hari adalah 120 km kalikan dengan 4 kali pergerakan. Termasuk makan tengah hari lah. Dapatlah 480 km untuk 1 hari perjalanan. Kalau tengok sini memang mustahil lah. Takkan tengah hari nak balik makan kan. Sebab apa? Rehat sejam. Dia balik je lebih dari sejam. So tak logik lah. So kat situ ada kelebihan dia. Baik. Pengiraan bekalan bahan api dia seperti di bawah. Iaitu 120 kali dengan 4 kali perjalanan. Kali dengan 23 hari bagi dengan kadar desmila dapatlah 1.226.67. Berapa banyak perpuluhan dah. Okey. So kelayakan dalam kiraan kita dapat 1226.67 liter sebulan. Tapi kita tak bagi sebanyak tu. Sebab apa? Kita dah limitkan. Maksimum dia hanya boleh dapat 600 liter sahaja. Merujuk pada pekeliling di perenggan 9.1.2.2 kurungan 3 dalam pekeliling. Okey. So kita dah dapat had dia kan. Minimal 100, maksimal 600. Okey. Just yang lain tu kalau nak tahu isi je dalam formula tu. So berapa yang dia layak, itulah kelayakan keinden yang diperuntukkan pada pegawai kenaan. Okey. Bagi peruntukan bulanan boleh dibawa ke bulan berikutnya. Apa maksud ni? Maksudnya kalau kelayakan dia contohnya 100 liter je lah sebulan dia dapat kan. Sebab apa jarak dekat. Tiap-tiap bulan kalau dia tak habis guna tu boleh bawa carry forward ke bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampailah bulan 12 untuk digunakan. Nak habis ke tidak terpulanglah pada pengguna. Tetapi terhad untuk kegunaan tahun semasa. Dalam tahun yang sama lah. Kalau pergi tahun depan tu dah habis dah, luput dah walaupun tak habis dan akan luput sekiranya tidak digunakan dalam tahun tersebut. Nanti saya bagi jadual nak bagi kepahaman pada tuan-tuan dan puan-puan dah. Lebihan bekalan bahan api yang berdasarkan formula di perenggan 1 atas tadi tu, formula basic yang kita bagi, boleh digunakan untuk tujuan tugas rasmi. Okey, jangan guna untuk pergi balik rumah je dengan makan tengah hari. Sebabnya kat dalam kiraan tu lebihan minyak tu banyak. Jadi bolehlah guna untuk tugas rasmi. Okey. Bagi bekalan bahan api yang tidak mencukupi untuk tugas rasmi, pegawai boleh mengumpulkan tuntutan bekalan bahan api seperti di perenggan apa ni? 6 kan? Okey, next. Jika penggunaan bahan api melebihi had yang dibenarkan, Ketua Jabatan hendaklah membuat kutipan bayaran balik daripada pegawai. Ni kalau lebih lah, contohnya maksudnya sebulan tu ada 100 liter digunakan, tiba-tiba bulan tu dia guna 120 liter. So bulan lepas tak ada carry forward, jadi 20 liter lebih tu kena bayar lah kat pejabat balik. Walau bagaimanapun, bagi penggunaan bahan api yang kurang daripada jumlah kelayakan setiap bulan,
tiada bayaran yang akan diberi kepada pegawai. So kalau ada lebihan, tak bolehlah nak tuntut balik. Sebab apa? Dia boleh carry forward dalam bulan yang sama. Kecuali pergi tahun berikutnya. Kalau masuk tahun berikutnya, tak adalah. Kira burn je. Okey? Baik. Next. Ini contoh untuk memudahkan pegawai kenderaan dan juga pegawai yang mendapat bekalan kad tersebut. Contoh kat sini, kelayakannya saya letak 100 liter sebulan lah untuk memudahkan tuan-tuan membuat bayangan ataupun anggaran lah. Tuntutan bayaran balik perlu dibuat pada huruf berwarna merah. Nampak tu kalau tengok jadual saya tu ada 2 warna merah. Saya letak itu minus lagi. Maksudnya itu ialah penggunaan yang lebih. Maksudnya bukan kelayakan dia campur dengan lebihan bulan-bulan sebelum dia dah terlebih. Jadi kalau dapat macam tu, kena tuntut baliklah pegawai kenderaan. Hantar surat, bayar balik ikut harga semasa. Kena pulang balik. Tapi kalau lebihan tu digunakan pada bulan-bulan sebelumnya, tak jadi masalah. Boleh digunakan. Manakala berwarna kuning adalah luput setelah memasuki tahun berikutnya. Saya letak tu 180 warna kuning. Maksudnya bila dia masuk je tahun berikut dia, 180 yang tak digunakan tu burn. Habislah. Dia akan jadi kosong balik. Itu salah satu contoh mudah lah. Saya harap tuan-tuan puan-puan boleh faham. Okey. Berikut, pegawai perlulah mendapatkan kelulusan bertulis daripada ketua jabatan berhubung jumlah kelayakan penggunaan bahan api sebulan berasaskan kepada formula di atas. Okey, bagi ketua setiausaha kementerian, kelulusan had bekalan bahan api perlulah diperolehi daripada pembendaraan. Okey, jadi kalau ada jurusansi ke atas tu, dia akan merujuk pada pegawai pengawal. Pegawai pengawal tu ialah ketua setiausaha kementerian lah. Tapi kalau ketua setiausaha kementerian sendiri, kita nak tahu berapa kelayakan dia, kena rujuk dekat perbendaraan, iaitu KSP lah. Baik. Kelulusan ini memadai diperolehi sekali sahaja dan boleh digunakan sehinggalah pegawai bertukar pejabat ataupun berpindah rumah. Sebab apa? Bila dia tukar pejabat atau tukar rumah, perjalanan dari rumah ke pejabatnya dah berubah. So, dia kena buat formula yang baru. Baik, next. Bagi perjalanan melaksanakan tugas rasmi seperti menghadiri mesyuarat ataupun bertugas luar ibu pejabat, pegawai hendaklah membeli bahan api dengan wangnya sendiri. Apa maksudnya ni? Kalau dia nak buat tuntutan, claim dengan formula yang kita bagi untuk kerja rasmi, dia kena isi lah dulu dengan duit sendiri, dapatkan resit, lepas tu buat tuntutan. Dan membuat tuntutan bulanan dengan menggunakan borang tuntutan perjalanan bertugas rasmi seperti di resit beserta resit pembelian dan kadarnya ialah 9 kilometer untuk 1 liter minyak. Okey, rujuk dekat formula yang kita dah beri dekat pengeliling ni. Jumlah tuntutan sebulan ialah A bagi B kali dengan C. Maksudnya jarak perjalanan pergi dan balik tugas rasmi bulanan A tu kalikan dengan C ialah harga bahan api pasaran semasa bagi dengan kadar yang kita bagi tadi. Maksudnya 9 km untuk 1 liter minyak. Itulah formula yang kita tetapkan untuk tuntutan tugas rasmi bagi pegawai jurusan ke atas tersebut. Maksudnya ABC lah. Okey. Contoh pengiraan tuntutan itu adalah seperti lampiran A4. Tuan-tuan pun boleh tengok dekat keliling. Dan yang ni saya hanya salin balik sebagai contoh dan penerangan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lampiran A4 itu jarak perjalanan tugas rasmi bulanan tersebutlah 400. Maksudnya dalam sebulan tu 400 km total digunakan. Okey, harga bahan api pasaran semasa yang digunakan adalah RM1.90 per liter. Ini harga dululah masa dia orang murnikan perkeliling 2014. Sekarang ni harganya dah RM2.05. Berubah. Okey, baik. Perkiraan tuntutan bayaran balik bahan api bulanan berkenaan tertakluk kepada had maksimum kelayakan disertakan dengan resit. So kalau tak ada resit, minta maaf lah, jangan buat tuntutan. Gunalah pilihan bahan api yang dibekalkan dengan kad Indian tersedia. Okey, contoh dia 400 kilometer kali dengan RM1.90 harga semasa bagi dengan kadar ada 9 dapatlah 84.44 sen. Baik. Sekiranya pegawai mengemukakan surat RM90, resit lah ni.
Tuntutan yang layak dibayar adalah sebanyak RM84.44 ikut kiraan lah, walaupun receipt dia lebih. Walau bagaimanapun, jika receipt yang dikemukakan kurang daripada RM84.44, contohnya dia bagi receipt RM30 je kan, tapi kira dapat RM84.44, so bayaran yang dia layak RM30 je lah. Okay, kena ingat tu. Baik, itu dari segi formula tuntutan kerja rasmi lah. Last sekali ialah pegawai yang bertukar pejabat layak membawa baki peruntukan bahan api ke pejabat baru untuk kegunaan tahun semasa. Tahun semasa je lah, tahun berikutnya dia jadi kosong. Maksud dia, kalau dia kat pejabat A ada baki 20 liter, dia boleh bawa ke pejabat B 20 liter tu. Tapi bila dah duduk kat pejabat B, dia kena buat kiraan barulah, formula dia daripada rumah ke pejabat yang baru. So itulah kadarnya yang terbaru. Okey, sekian, terima kasih. Diharap tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melihat YouTube channel saya Amirul Masto dan subscribe. Minta tekan loceng, like dan share untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih.